Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Malam ni tuan-tuan, surah Asy-Syu'ara ayat 123 sampai 135. Saya hantar ni tadi kepada Dr. Ilyas, dia beli Dr. Ilyas. Mungkin tak sampai kat suruh dia cetak tadi. Tapi malam ni tak apa, kita baca ayat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika humul muflihun. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, kazzabat 'adunil mursalin idh qala lahum akhuhum hudun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un. Wama as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhizuna masani'a la'allakum takhludun wa iza batashtum jabbarin fattaqullaha wa ati'un. Wattaqul ladzi amaddakum bima ta'lamun amaddakum bi an'amin wa banin wa jannatin wa uyun inni akhafu 'alaikum 'azaba yaumin 'azim. Shadaqallahul 'azim. Asy-Syu'ara ayat 123 sampai 135. Dalam ayat ni menceritakan satu benda yang dosa dia besar dan siksaan yang juga dahsyat, iaitu cerita mohong. Kazzabat adunil mursalin. Kaum Ad, cerita kaum Ad ni satu kaum yang datang selepas daripada Nabi Nuh alaihissalam. Dan Ad ini adalah di kalangan anak-anak Nabi Nuh, cucu kepada Nabi Nuh alaihissalam. Sebab selepas daripada banjir besar zaman Nabi Nuh, maka di sana Nabi Nuh mendarat di mana? Ingat tak Nabi Nuh mendarat di mana? Di Iraq, Al-Judi. Judi itu nama bukit. Dan dia mendarat, kapal dia mendarat di Judi, bukan main judi. Di Judi. Dan tempat mendarat tu pula tak mana? Di Babil kita panggil kan. Bol. Asal dia daripada perkataan bol-bola. Bol ni kerana ketika kapal tu turun mendarat, maka dengar suara manusia yang bunyi itu tadi ni bercampur macam-macam. Ada hak keling, ada hak yang Melayu, ada belakang lah. Jadi banyak suara, maka dipanggil Babil. Dan Babil sekarang ni di mana? Itulah negeri Iraq ataupun Baghdad itu sendiri. Jadi Nabi Nuh mendarat di situ. Bila dia mendarat itu, maka kembalilah membina kehidupan semula, iaitu manusia pun dilahirkan semula.
Sebab tu Nabi Nuh pun dikira sebagai Abul Bashar, bapa kepada semua manusia. Sebab selepas daripada Adam, maka bermula pula Nabi Nuh. Sebab tu kita tengok bila kita kira pun silsilah nama-nama Nabi pun kita kata apa? Adam apa? Adam Idris ke Adam Nuh? Adam Idris baru Nuh kan? Nuh nombor 3. Dan Nabi Nuh alaihissalam dia dapat anak dia 3 orang. Semua kita bisa dengar nama apa? Sam, Ham, lagi berapa? Seorang lagi Yafir. Ini anak Nabi Nuh. Dan dari kalangan hak keturunan Sam ni, dia pergi ke mana? Dia pergi ke mana? Hak Sam ni Nuh, turun Nuh. Netanyahu tu keturunan Sam tu. Netanyahu ke Netanyahu? Netanyahu siapa dia? Tak kenal apa? Jadi keturunan Sam ini itulah pi kepada orang Arab, orang Yahudi, orang Nasara, dia pecah kot tu. Lepas tu pula Ham ni dia mai ke mana? Malaysia. Ham ni dia pi belah Afrika. Dia pecah pi kot tu. Lepas tu mai pula hak yang ketiga ni barulah mari ke Asia Tenggara, termasuk Cina, Melayu, lagi berapa? Jawa ada kot no. Dia belakang kot, rupan dia belakang lah tu. Dan daripada belah Sam ini lahirlah pula keturunan dia, antaranya ialah Iram. Nama antara cucu Nabi Nuh ialah Iram. Tu yang kita baca Iramazatil Imad. Iramazatil Imad tu Iram, nama Iram. Lepas tu anak Iram nama dia ialah Ad. Jadi akhirnya Ad ni jadi satu kabilah besar. Jadi orang dia pula tinggi mana orang dia? Orang dia tinggi sama dengan pokok apa? Pokok tamaru. Tinggi ya? Tinggi tu. Sama dengan pokok tamar ataupun pokok kelapa sawit tua. Boleh tak pakai tu? Tu turunan kaum Ad. Jadi kaum Ad ini, mereka ni Allah Ta'ala bagi keistimewaan, mempunyai tenaga yang kuat, orang yang berbadan besar, tapi malangnya mereka ni apa dia? Sombong. Sehingga Allah Ta'ala sebut, iz qala lahum akhuhum Hudun, Nabi yang dikirim kepada mereka ialah Nabi Hud, ala tattaqun inni lakum rasulun amin, aku ni mari ke hampa ni sebagai utusan Allah yang bawa amanah. Fattaqullaha wa ati'un, takutlah kamu, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan taatlah kepada perintah Allah, depa tak melayan. Lepas tu Nabi Hud kata lagi, inni wa ma as'alukum alaihi min ajrin, aku tak minta upah. In ajriya illa ala Allah ala rabbil alamin, yang akan bagi balasan dan ganjaran katku hanya Tuhan sekalian alam. Tu saja. Atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun. Ri' ni apa dia? Ri' ni bukit yang ada ni, bukit-bukit yang ada masa tu, tak kira tak mana yang tinggi sikit, semua mereka ambil buat bangunan mereka, buat rumah mereka. Dan rumah yang mereka buat pula daripada apa? Dia malam ni cerita dah no. Dia buat pula daripada zahab, min zahabin, daripada emas. Bukit rumah buat daripada emas.
Kaya-kaya kaum Ad ni. Jadi mereka buat. Dan tempat mereka duduk sekarang ni mana? Kaum Ad ni mereka pindah pergi ke Ahqaf. Ahqaf ni di mana? Pernah pergi cikgu? Ahqaf. Dan tak pernah dengar apa? Atau malam ni ya dengar? Ahqaf ni adalah bukit Jabalur Rimal, bukit yang dibuat daripada pasir. Di mana agak-agak? Kok di Taman Perudah pun no? Ahqaf ni di Yaman. Dia di Yaman, belah sana, dekat dengan Oman. Dan hari ni ada satu universiti tertua di dunia, sama standard dengan Universiti Al-Azhar, Universiti Al-Ahqaf di Yaman. Saya sampai dah tengok dah dinding Universiti Ahqaf tu. Jadi kawasan ni lah kaum Ad mari. Mereka duduk di sini. Kaum Ad ni ada dua. Satu dipanggil Danil Ula, Ad yang pertama. Yang kedua, Ad yang kedua. Siapa dia? Ad yang pertama, Ad ini. Ad yang kedua, kaum Samud. Kaum Samud. Itu Ad yang kedua. Jadi puak-puak kaum Ad ini, mereka boleh buat singgasana yang hebat, rumah buat bukit, buat pula bukan buat daripada simen pasir air, buat daripada apa? Emas. Hebat sungguh buat. Dan puak ni kalau musim panas, mereka akan naik ke bukit. Pasal apa naik bukit? Sejuk. Bila mari musim sejuk, mereka turun ke bawah, ke payah-payah kawasan lembah-lembah ni. Pindah kadang. Musim panas duduk atas bukit, musim sejuk turun duduk payah bawah. Payah aku orang kita kata no. Jadi puak-puak kaum Ad ni jadi depa sombong, belagak. Depa tak macam kaum Lut. Kaum Lut kok lain. Nabi kaum Ad ni bila mereka sombong, tak mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi, lalu Allah Taala nak betul kedudukan mereka ni tadi sampai tak mau tolong orang dan sebagainya, maka Allah Taala hantar mai Nabi Hud alaihi salam untuk dakwah kepada mereka. Bila Nabi Hud berdakwah kepada mereka, ajak kepada mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka tak mau dengar. Abasharun minna, adakah kami nak terima manusia macam ni? Tapi Nabi Hud ni dia istimewa. Nabi Hud antara kehebatan Nabi Hud, dia duduk dalam tengah-tengah masyarakat yang badan yang besar, bengis sebagainya. Tapi hebat Nabi Hud ni apa dia? Kehebatan dia ni kuat. Allah Ta'ala bagi satu mukjizat istimewa kepada Nabi Hud. Mukjizat apa ya kau? Mukjizat dia boleh cabang kaum yang banyak tu. Dia kata, siapa di kalangan kamu orang yang paling kuat daripada aku? Dia cabang dia. Depa pun bila ada cabang gitu, dia lah paling kuat. Bukti dia apa dia? Dia kata kalau siapa ada lebih kuat lah ni, nak try tengok mai. Agak-agak lawan apa? Boxing ke lawan apa? Lawan dia satu je. Aku nak siapa yang ada lebih kuat daripada aku, mai pegang rambut aku. Walaupun surat pun tak apa. Pegang rambut aku. Suruh pegang rambut dia. Mereka pun semua pekat nak sentuh rambut dia belakang. Siapa pun tak sampai. Siapa pun tak boleh nak pegang rambut dia. Pasal apa? Pasal Allah Ta'ala jaga. Macam hari ni, berapa lama dah mereka kepung?
Tapi sampai lah tidak boleh ambil Gaza yang lebar berapa? 7 kilo. Panjang berapa? 40. Tak boleh lagi. Duk tengok duk mati berlambak lagi dah. Bom yang tuan-tuan duk hantar tu sampai dah. Tahu tak? Tengok mereka dah tunjuk perasaan marah kat Netanyahu mereka tu. Kan? Netanyahu pula sebut. Benyamin Netanyahu tu tengok dia rakyat dia sendiri bangkit. Dan kita pun tadi saya tengok lah 100 berapa puluh biji dah kereta kebal telah pun hilang kebalnya lingkup. Dan memang Hamas memang berani. Tu Abu Baidah kata apa? Masuklah, selamat datang ke Gaza, ila rihabi jahim, ke neraka jahim, neraka jahanam. Mai. Sebab memang dalam Gaza tu depa jaya, di sudut bom depa berjaya. Sebab depa hantar ke atas. Hamas mana ada apa. Tapi bila depa masuk dalam tu Hamas tadi, bila depa lepas bom, Mujahidin tak kena. Rumah Mujahidin tak untuh. Pasal apa rumah depa tak untuh? Agak-agak rumah depa buat daripada apa? Tak untuh tu. Kena tak untuh. Nak untuh pada duduk dalam lubang. Tu rumah depa. Jadi depa duduk dalam terowong. Jadi bila terowong tu, bila dah bangunan-bangunan untuh, depa keluar dari terowong, depa ambil posisi depa di mana? Di bangunan untuh tu tadi. Tu yang depa boleh tembak kereta kebal daripada jarak dekat, duk tengok bubuh 100 biji lebih lah. Sebiji kereta kebal berapa kubang? Berapa orang tuan? Ada 3 kubang? Juta. Kan juta kan? Ratus ribu. Jadi bayangkan, teruk mereka, Allah Ta'ala pemain mereka. Jadi Nabi Hud tadi memang dia bertenaga, orang yang kuat. Mereka nak sentuh rambut dia tak boleh. Siapa pun tak boleh nak sentuh. Lepas tu mereka pun cabang Nabi Hud AS. Mereka kata, kalau betul-betul Tuhan hang Maha berkuasa, wahai Hud, cuba awak turun mai hujan. Kalau hang boleh minta hujan, kami semua akan ikut kamu. Dia pun minta hujan turun. Tapi sekok pun tak isi borang. Haram turun no. Kecoh no. Tapi bincang-bincang dah. Tapi syarat tinggi sangat. Kan? Murung. Okey, tak apa. Nabi Hud AS terima. Allah Ta'ala bagi kepada mereka ni kemarau. Tapi kemarau tu tadi telah disambut dengan hujan pada doa yang pertama. Lepas tu pula mari kali yang kedua, mari generasi yang berikutnya, mereka cabak pula. Kalau hang betul hebat, Tuhan kamu hebat wahai Hud, buat mai hujan. Kali kedua ni Hud tak darah, tak minta arah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah kena kecoh dah sekali, takkan nak kena kecoh lagi lah. Biar kita sudah guna, duk kena kecoh banyak kali dah. Tu pula duk puluh lagi tak payah. Jadi bila depa buat macam tu, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada Nabi Hud AS, la ni hang kena keluar daripada kampung ini. Keluar pada kampung ini. Maka Nabi Hud AS dia pun pergi mana? Dan orang-orang yang beriman dengan dia, pengikut dia, mereka pergi ke Makkahul Mukarramah, pergi Mekah. Bila sampai di Mekah, maka mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta hujan. Lepas tu pula, bila lepas minta hujan, awan
menung hitam, dan awan menung hitam tu pula bersama-sama dengan grup Nabi Hud tadi nindung perjalanan mereka nak balik ke Tarif tadi. Bila dalam perjalanan ni pula awan hitam tu berlagak dan semua kaum Ad tadi tengok, mereka pun tengok, dan awan tu pula bila sampai dekat dengan kaum Ad tadi bersama jadi sahabat dengan Nabi Hud, lepas tu tukar jadi apa? Jadi musuh balik. Maka sampai kat kaum Ad tadi, maka marilah angin yang kuat, sarsarin. Dalam surah Al-Haqqah Allah Ta'ala cerita, birihin sarsarin, kami hantar kepada mereka angin awan hitam tadi bertukar jadi azab. Jadi sarsarin ni dia angin tu ada suara, kemudian diikuti dengan sejuk cuaca dia, dan sejuk yang cukup dahsyat sekali kena kepada kaum Ad tadi. Akhirnya kaum Ad tadi semuanya mati. Hak sombong tadi, tak mau bersyukur tadi dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada mereka. Itulah macam mana cerita dalam ayat ni. Tengok Allah Ta'ala kata apa? Wa tattakhizuna masani'a la'allakum takhludun. Kamu ambil, jadikan kerjaya-kerjaya yang kamu dapat, kelang-kelang yang kamu bina, kamu cipta ni, buat rumah yang hebat-hebat, semua daripada emas belaka kamu buat tadi ni. Awak hampa ingat hampa nak boleh duduk itu takhludun, kekal? Tak kekal. Tak usah duduk belagak. Apa yang kamu buat semuanya tak tahan lama, hancur. Jadi Allah Ta'ala tanya kepada mereka, dan angin tadi ni Allah Ta'ala hantar azab kepada mereka. Bila turun kuat, nampak hitam, mereka takut. Maka kaum Ad ni buat apa? Mereka tengok angin kuat, takut angin tiup mereka terbang. Lalu mereka tanam kaki mereka dalam tanah. Nak bagi kuatlah, tanam kaki dalam tanah, dalam persiak ni, supaya kalau angin tiup pun tak terbang. Nak buat apa? Bila angin tu mai, depa kalingan depa tercabut bokeh habis. Binakhlin jaz'in, macam pokok apa? Pokok tamar tu tadi, bila angkat depa jadi apa? Pokok bila terbalik, dia terbokeh, dia jadi apa? Berubah. Jadi angkat semua kaum tadi. Dan mereka kena berterbangan macam tu berapa hari? Samaniyata ayyam. Bukan bawa ayam. Samaniyata ayyam. Apa makna samaniyata ayyam? 8 hari mereka duduk terbang macam tu, kena azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu kaum apa? Kaum Ad, akibat daripada belagak, tak mau syukur pada nikmat Allah. Mereka jadikan rumah mereka ni macam syurga, hebat, sebab buat dengan emas belaka, cantik-cantik. Tapi oleh kerana tidak mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kepada mereka, maka akhirnya semuanya mereka ditiup angin kuat tadi, sarsarin atiyah, angin itu tadi. Lepas tu pula dah ditiup angin, Nuh hak duduk dalam rumah, hak lari menyelamatkan diri dalam rumah. Macam mana mereka boleh selamatkan diri daripada rakyat ataupun tidak? Jawab dia, mereka tak boleh selamatkan diri walaupun duduk dalam rumah. Angin masuk ambil buat keluar rumah. Rumah tak untung, tapi rumah jadi apa? Semua singgasana mereka yang hebat tu tadi ditenggelami oleh banjir kot, ditenggelami oleh rimal, oleh batu-batu pasir yang ada tadi, tenggelam dalam tanah semua tu rumah mereka.
Sebab tu kalau korek jumpa atas kerun tu kau hak puak tu apa. Tapi dia kata hatta kaum Ad. Itulah apa yang Allah Taala cerita dalam Al-Quran, bagaimana puak-puak ni tadi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kerana mereka tidak mau bertakwa. Apakah kamu sangka masa'ni ala allakum takhludun? Kamu ingat singgah sana yang kamu buat hebat tu akan mengekalkan kamu hidup atas dunia? Kalla, never. Sekali-kalinya tidak mungkin akan membantu kamu. Oleh yang demikian, maka jadikanlah diri kamu orang yang bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa iza batashtum jabbarin. Walaupun kamu semua ni hebat, kuat, bertenaga, batashtum. Ayat ni, batashtum ni juga orang ambil ayat ni buat apa? Buat doa sakit lutut. Jadi juga kat dia orang. Jadi batashtum ni sebenarnya mencerita kesombongan kamu, wahai kaum Ad. Tapi jabbarin, kamu sombong sampai peringkat tu. Bila mari azab Allah Subhanahu wa taala, jawab dia, tidak ada peluang untuk kamu nak teruskan hidup, tetapi kamu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sab'a layalin. Dia kena sab'a layalin, 8 malam. 8 malam kena. 8 malam berapa hari? Kalau 8 malam artinya berapa hari? 7 malam. 7 malam biasanya berapa hari? Samaniyata ayyam. 8 hari. 8 hari dapatlah 7 malam no. Hari ni hari pertama tak masuk. Hari ke depan berikutnya. Jadi tu azab yang Allah Taala turun kepada kaum apa? Kaum apa tadi? Kaum Ad. Kerana apa? Kazzabar rusulu. Kerana mereka mendusta dakwah nabi mereka. Dan ingat, dusta nabi, seorang nabi ya, depa ni mendustakan, dihukum mendustakan semua nabi-nabi. Tengok Allah Taala kata apa? Kazzabat adun al-mursalin. Ad telah mendustakan semua nabi-nabi. Mursalin tu plural, bukan singular, jamak. Jadi kazzabat adun al-mursalin, dihukum mendustakan semua nabi-nabi. Masa kaum Ad ada ni, ada lagi tak Nabi Muhammad? Ada ke tak? Tak ada lagi. Tapi pasal apa disebut kaum Ad ni mendustakan semua nabi-nabi? Sebab ni bab akidah. Bab akidah, 5 tolak 1 tinggal awak. Tinggal awak. Kalau matematik, 5 tolak 1 tinggal berapa tu Imam? Mujuk ada tu Imam lain ni. Dia tanya. 5 tolak 1 tinggal awak. Kalau matematik tinggal 4. Tapi akidah, 5 tolak 1 tinggal awak. Tinggal dia 5 tolak 5. Jawab dia kosong. Apa bukti dia? Bukti dia ni dah ayat yang kita baca ni. Sedangkan yang berdakwah, siapa dia? Nabi Hud, seorang dia. Tapi pasal apa? Dia tak bawa Nabi Hud ni, kaum Ad ni telah mendustakan semua nabi-nabi. Kerana dusta, tak percaya kepada seorang nabi, artinya tak percaya kepada semua. Termasuk Yahudi. Yahudi mukmin ke kafir? Boleh sebut tak tahu. Yahudi ni Muslim ke kafir? Yahudi. Dia kafir kerana mereka tak percaya dengan Nabi Muhammad. Kalau tak percaya dengan Muhammad, artinya tak percaya dengan semua. Begitu juga kita, kalau tak percaya dengan satu syariat, artinya semua syariat kita tolak. Jawab dia, batal apa? Batal akidah.
Kalau plural, apa pahaman dia? Pluralism. Semua agama sama. Jawab dia, kalau hang duk anggap kata agama lain lebih baik, artinya kamu dah tolak hak Islam ni. Jawab dia, kamu tolak apa? Tolak semua. Kalau liberal pula pahaman apa? Ada pahaman liberalism. Kalau di Malaysia nak bagi cantik sekali dia pula, nak bagi nampak lembut sikit, dia nama apa? Islam liberal. Liberal ni untuk apa? Dia ikut arus. Hak ditetapkan oleh agama kita, tapi dah masyarakat nak macam ni, kita ikutlah arus mudah ya. Boleh belakang. Kena macam ni tuan-tuan. Juga artinya jadi apa? Kalau pegang dengan pahaman ni jadi apa? Jadi kufur. Orang yang kufur dipanggil orang apa? Orang apa juga? Kafir. Tapi kita tidak mengkufurkan siapa-siapa. Cuma batasan ini kita bagi tahu sebagai peringatan. Ada orang mengaku kata dia liberal. Boleh tak tu? Boleh tak tuan? Tengok pakai duk tengok, aku nak tunggu jawapan, siapa pun tak jawab. Boleh tak tu? Tak boleh kan? Jadi berhati-hati dengan pahaman yang main ni. Betul lah, dulu ni yang duk asah liberal, plural, lagi pada mentalis, lagi pada Islam tradisional dan sebagainya. Semua ni siapa dia yang duk istilah ni kat kita? Yahudi belaka. Depa yang bawa kepahaman ni. Islam, pemikir dunia Yahudi letak di dunia ni, ada nama dia Islam liberal, ada Islam plural, ada Islam fundamentalis, ada Islam tradisional. Hak bahaya ni pada Islam, hak tak bahaya ni pada Islam tradisional. Islam tradisional ni lagu mana? Hak tak peduli apa. Dia kerja dia masjid, rumah, masuk Ramadan puasa. Bila puasa bagi zakat. Hak tu je. Apa nak jadi keliling dia? Okey kata okey, biar kau buat masing-masing. Hak tu musuh kuasa, tak ada apa-apanya. Kita balik relax di rumah, hak apa nak berlaku keliling-kelalang dia buat dak aja. Tu nama Islam apa? Islam tradisional. Kira sembahyang, puasa, haji. Orang nak minum arak, bak kenegaraan, no comment. Ikutlah depa nak buat apa buat, bila siapa naik pun serupa aja, orang Islam juga, clear. Tu. Ni mari. Satu lagi, Islam yang bahaya mana? Islam fundamental. Macam mana Islam hak dia kata fundamental ni? Iaitu orang Islam yang dia aktif haraki punya, yang nak kepada Islam bukan setakat Islam masjid, tapi nak masyarakat Islam, membangunkan negara Islam macam Hamas tu. Maka hak ni depa kira hak ni lah mesti kita perang sungguh-sungguh. Lepas tu marilah dua lagi tu, plural dan juga hak ni dua ni, plural dan apa tadi? Satu lagi liberal tadi, Islam liberal. Ini semua adalah Islam modern. Duduk di bawah satu perkataan Islam modern. Clear belaka. Nak buat apa pun tak apa. Maka tuan-tuan, pahaman macam ni merosakkan akidah kita. Jadi kita kena ingat, ayat ni cukup tunjuk isyarat kepada kita. Kazzabat adun al-mursalin. Ad telah mendustakan semua nabi-nabi, rasul-rasul. Inilah bab akidah, dalil
5 tolak 1 tinggal kosong. 5 tolak 1 tinggal kosong, inilah dia dalam bab akidah. Kita tak percaya satu saja tentang akidah, berarti kita tak percaya semua, dan seseorang itu akidah dia telah pun rosak. Aku tak setuju satu baca Quran ni. Bagus belakang ramuan Al-Quran ni. Cuma ayat tu satu orang perempuan kena pakai hijab. Orang lelaki boleh buka. Dia nafiat tu ya. Jawab dia tolak berapa? Dia tolak semua Al-Quran. Hang bayang pilah berapa rakaat pun. Hang sujudlah banyak mana pun. Datanglah jemaah banyak mana pun. Kalau hang tak kembali kepada bersyahadah, maka jawab dia, akidah kamu telah pun tak ada. Jadi tuan-tuan, mari kita berhati-hati. Qaulan wa fi'lan, sama ada kata-kata ataupun perbuatan kita, daripada terjebak dengan benda-benda seperti ini yang boleh merosakkan akidah. Dan marilah kita jadi umat yang bersyukur dengan nikmat iman dan nikmat Islam ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan Nabi Muhammad telah pun sampaikan kepada kita semua. Bunyi slow tu kan, nak berhenti tu. Kazzabat kaumu, insya-Allah akan datang kita akan baca pula cerita apa? Kaum Samud pula. Macam mana depa dusta dengan syariat, dusta dengan dakwah Nabi Nabi Saleh, insya-Allah. Dan malam ni kita ambil dengan ringkasnya cerita kaum Ad yang mana didakwah kepada mereka oleh Nabi Hud alaihissalam, di mana disebut habis kepada mereka, fattaqullaha wa ati'u. Nabi Lut ajak mereka, bertakwalah kamu kepada Allah, wattaqul lazi amaddakum bima ta'lamun, bertakwalah kamu, takutlah kepada Allah yang amaddakum, yang memberi bantuan kepada kamu terhadap apa yang kamu tidak tahu. Benda yang tak tahu, siapa yang bagi tahu kepada kita? Allah yang Subhanahu wa taala yang bagi tahu. Amaddakum bi an'amin, Allah taala telah bantu kamu dengan memberikan ternakan yang banyak, wa banin, dan anak-anak kamu semuanya Allah Subhanahu wa taala yang bagi, wa jannatin wa uyun, dan diberikan kepada kamu taman-taman dan mata air yang kamu boleh siram tanaman kamu tadi ni. Semuanya itu Allah Subhanahu wa taala yang bagi. Oleh yang demikian, inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Ni kata siapa? Kata Nabi Hud alaihissalam. Dia nasihat, dia dakwah kepada kaum dia dengan katanya, inni akhafu alaikum, aku bimbang kepada kamu semua. Bimbang apa? Takut terkena azab Allah yang maha besar, yang maha dahsyat. Itu dia Nabi Nuh, Nabi Hud alaihissalam dakwah kepada kaum dia. Tapi ajak buat baik, main dengan pintu hati ni tak buka, dia tak boleh terima. Pasal apa dia tak boleh terima? Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun, sebab syaitan telah menghiasi segala kejahatan yang kita buat, yang seseorang tu buat. Hak jahat tadi ni dia bagi nampak cantik. Bila nampak cantik, maka hati manusia tu tadi akan menjadi kerah. Bila kerah, dia tidak boleh menerima sebarang nasihat, sebarang teguran yang diberikan. Mudah-mudahan kita tak kena penyakit itu, insya-Allah. Ada apa nak tanya ke? Kau tak faham apa saya bercakap mana ni? Ada tak? Tak mau? Kalau tak mau dah tak apa, boleh saya berhenti sekat ni. Bukan apa alasan nak berhenti tu, kena cari tak? Jadi maklumat kita malam ni, kaum Ad ni di mana?
Di mana? Di Yaman. Yaman ni kat mana? Kat belah Hadramaut Tarim. Di Ahqaf, perkampungan Ahqaf. Satu kampung yang lama. Dan Ahqaf ni apa dia? Hari ni orang panggil Rib'ul Khali. Kalau pergi di Tarim, orang panggil Rib'ul Khali tempat ni. Dan di Yaman pun ada juga tempat kubur Nabi Hud. Tapi ikut cerita, Nabi Hud ni dia meninggal di Mekah. Wallahu alam. Hak mana satu betul? Wallahu alam. Semua atas dunia ni, makam yang tepat satu saja, makam Nabi-Nabi. Dorih dipanggil. Di mana? Hanya Dorih ataupun kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak tu saja yang tepat. Adapun mereka habaq kata Nabi Syuaib ada di Jordan, Nabi Ayub ada di Dar'a, ada sana sini, itu semua dakwaan yang tidak boleh dipastikan kesahihan dia. Tu maklumat untuk kita. Dan kaum Ad kita tahu rahmati Allah Ta'ala terbangkan mereka dengan angin yang sar-sar, angin yang kuat, kecang, kuat sungguh. Adapun kaum Lut, mereka telah dikalih kampung mereka jadi apa? Kaum Lut, kampung mereka jadi apa? Jadi laut mati. Berapa kampung kaum Lut, berapa kampung tenggelam kat laut mati tu? Apa dia tuan? Kaum Lut tu ada 5 kampung ataupun 4 kampung. Kampung mana? Kampung dusun dia guna. Kampung Sadum. Yang kedua Amuriah. Yang ketiga Adumah. Yang keempat Tasyim. Yang kelima ialah Zawar. Kampung Zawar. Jibril angkat sekali ya. Liha safilaha, hak atas duk bawah, hak bawah duk atas, maka jatuh bertaburanlah apa kaum Nabi Lut tadi. Hak tu pun jatuh-jatuh tu disepak dengan angin hasibah. Hasibah ni angin juga. Angin yang diiringi dengan ketui batu. Tapi kita cerita dah bulan lepas. Lupa lagi, lupa dah. Dan memang tak ingat dah. Tu ya. Tu hasibah. Hak mari bulan lepas tu kita cerita kisah tu. Itu kaum Lut. Dan kesan dia Allah Ta'ala tinggal sampai hari ni. Kita pergi tengoklah Lut mati, lepas tu pimbik berkat. No. Jangan duk pimbik berkat tempat Allah Ta'ala laknat. Ada juga orang suruh pergi ambil apa? Pergi ambil ayak dia buat ubat. Boleh tak? Tu suruh pergi ambil lah. Nak ambil juga ambil lah. Kalah nak ambil tu. Wallahu alam. Jadi cukuplah sekadar ni pertemuan ringkas kita. Dan saya pula hari ni main lambat lewat pasal kereta banyak semua di jalan hari ni. Pasal puak tau. Raya apa ni? Oh, raya Hindu. Esok hari Ahad. Tapi ni dah cuti dah. Allah, nak main sini pun puas. Saya keluar daripada rumah pukul 5.30 tadi. Bayang sampai sini tu dia lepas sembahyang. Tu pun sampai kat tadi duduk fikir doa, balik awak. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa zidna 'ilman warzuqna fahma waj'alna minar rasyidin waj'alna hudatal muhtadin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.